Setengah orang tu dia telajak nak jaga hati. Nak jaga hati tuan rumah ni. Padahal dia ni bahaya. Makan juga. Hak manis-manis itu pun makan juga. Balik tu jadi masalah. Tak boleh lah lagu tu. Tak boleh. Pergi tu anak. Makan tu nombor 2. Makan tu nombor 2. Kehadiran itu hak Nabi SAW kata fal yusalli, maka hendaklah dia doakan. Dapat doa tak apa dah, restu, mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan baik, Allah SWT bahagiakan kedua-duanya, misalnya kita kata sampai ke anak cucu. Tak apa dah, doa lah tu. Sekadar tu. Kalau tak puasa, makan. Makan tu sekuat-kuat, tak mesti banyak. Semulut pun tak apa dah. Semulut pun tak apa dah. Itu dalam syarah dia ni disebut semulut pun tak apa dah. Terutama kalau takut orang tu kecil hati, dan dalam keadaan kita tu tidak berpenyakit lah. Takut dia kecil hati, dia rasa kita tak usah makan, tak sudi, maka makanlah juga. Dengan makan semulut tu sudah memadai dah. Sudah memadai. Jadi doa fal yusalli tu maknanya bukan semayang, doa. Tapi kalau nak pergi semayang pun tak apa-apanya. Tak apa, pergi masuk dalam rumah dia semayang. Semayang, bawa berkat ke dalam rumah dia, tak apa. Semayang sunat biasa. Tapi di sini lebih hampir kepada doa. Seperti dalam Quran tersebut kan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambil zakat daripada orang-orang yang patut bagi zakat itulah, sebagai menyucikan harta benda mereka, membersihkan mereka. Wa salli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Aziz itu bukan makna semayang, bukan makna orang beri zakat pak kita semayang. Tak. Maknanya doa. Salli itu dengan makna doa. Inna salataka sakanul lahum. Doamu memberi ketenangan kepada mereka. Itu makna doa. Tapi kalau puasa tu puasa sunat, jika tuan rumah tu puasa tak sedap lah, kalau dia tak makan, boleh buka, tak apa. Boleh buka. Terutama kalau mengikut mazhab Syafi'i, sebab tidak kena qada kalau puasa sunat. Tapi kalau mazhab Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah, sunat pun kalau sudah mula puasa kita batalkan, kena qada. Itu berat lagi. Maknanya kalau puasa tak apalah, walaupun puasa sunat pun. Terutama kalau orang tu seperti kita kata saat ni lah, dia mengikut mazhab Hanafi ataupun Maliki, pasal berat tu dia kena qada pula. Kalau mazhab Syafi'i tak apa, tidak berat. Lepas tu dia kata, Abu Hurairah kata, begitu juga hadis Nabi SAW kemudian ni, seburuk-buruk makanan yang paling keji ialah makanan kenduri yang dijemput orang-orang kaya. Orang miskin tak panggil. Tu tak boleh. Beza-beza lah gitu. Tapi kalau panggil belaka, orang hak kita nak panggil lah. Hak kaya pun kita panggil, hak miskin pun kita panggil. Tak apa. Kemudian dalam fiqh, dalam kitab fiqh, apa dia sebut lagi, kalau panggil tu pula kita buat suku, ini kita khusus, memang kita buat lebih sikit lah ke dia jamuan, tak apa juga. Tapi jangan sampai orang lain kecil hati. Tahu misalnya dalam ramai-ramai gitu, panggil lah masa yang khusus ke, panggil pandai-pandai lah, sama ada selepas ke atau sebelum ke. Tengoklah, tak apa lagi sekadar tu. Ataupun orang khusus ni kita nak panggil atas rumah kita, tapi kena jaga, jangan sampai kecil hati orang. Hak tu nombor satu sekali kena jaga. Bukan tak boleh, beza-beza ni, kelas-kelas ni ada dalam Islam pun dia terima juga hak tu. Akui juga orang ni orang lebih, orang ni orang kurang. Tetapi jangan sampai hak ni maksud satu kecil hati, yang kedua tak panggil langsung. Padahal dia ni hak nak pergi, hak kaya tu tak segi.
keberatan dia, rumah dia apa sedap lagi makan, orang tak segi dia. Jadi kita tak panggil hak sesak, tu tak molek. Tak molek sangat. Makanan yang paling buruk tu, paling keji. Jadi perawi ni kata dia pun terkejut mula-mula dengan hadis tu pasal tak jelas. Seburuk-buruk makanan ialah makanan orang kaya, lagu tu. Hadis tu yang sampai kepada dia. Padahal bukan lagu tu. Zuhri kata tak tu. Dia kata hak sebenarnya lagu ni. Lalu dia sebutlah seburuk-buruk makanan ialah makanan kenduri yang dijemput orang kaya sahaja. Orang miskin tidak dijemput. Hak tu tak boleh. Kemudian seterusnya begitulah juga, supalah lebih kurang itulah. Seterusnya, tidak halal kepada perempuan yang telah dicerai, talak 3, kepada suami yang menceraikannya itu, sehingga perempuan itu berkahwin dengan orang lain. Bukan kahwin saja, bersetubuh dengan orang lain. Lepas tu bukan setubuh saja, suami dia yang kedua tu cerai pula dia. Lepas tu bukan setakat tu saja, habis hedah pula. Baru boleh. Kalau nak pun. Kalau tidak, tak boleh. Kalau tidak, tak boleh. Itulah hadis ni. Masih lagi dalam bab perkahwinan lagi. Cerai apa ni, bahagian dia lah tu. Sampai ke peringkat begitu kadang-kadang. Jadi isteri Rifa'ah ni dalam Bukhari, dalam mana-mana pun ada belakang ni. Hadis ni dia pergi kepada Nabi SAW. Dia rayak dia ni isteri Rifa'ah talak 3 dah dia. Lepas tu dia menikah pula dengan Abdurrahman bin Az-Zabir. Ada pada dia tu, kata dia, demi Allah sungguh pun, kata dia, tidak lebih daripada renda. Dalam satu riwayat seterusnya, renda kain dia tu dia buat gitu. Maknanya lembek lah, lembek. Jadi apabila cerita sampai bab ni kadang-kadang kena sebut lah nak lagu mana. Kena sebut. Imam Nawawi pun kalau kita tengok dalam syarah dia, padahal dia tak nikah pun, sebut nak lagu mana sampai bab dia. Jadi Nabi SAW pun senyum. Berkali nak kelik baik dengan Rifa'ah kata dia, tak boleh sehingga engkau merasai madunya dan dia merasai madumu. Maksud madu tu iaitu bersetubuh. Hak tu mengikut jumhur ulama. Hasan Basri kata madu tu bukan bersetubuh saja, kena keluar air mani. Sampai setakat tu. Itu makna madu. Kalau tak sampai situ, tak sampai madu lagi, kata dia. Tetapi pendapat Hasan Basri itu syadz, ganjil. Pendapat yang ganjil. Sa'id bin Musayyab pula kata, dia kata untuk mengharuskan kepada suami yang pertama tidak nanti bersetubuh, akad nikah saja. Lepas tu dia cakap boleh dah. Tapi pendapat dia tu pun dipertikaikan oleh sekian ramai orang. Dan ulama bahar kaji tengok, akhir sekali didapati Sa'id bin Musayyab tersasul salah, dan akhirnya dia tarik balik pendapat dia rojok. Itu yang jelasnya, tak boleh pakai hal tu. Apalagi dengan adanya hadis-hadis Nabi SAW hak ni dan hak lain-lain lagi yang mengharamkan, yang menyebutkan laknat tahlil itu. La'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Allah melaknat muhallil, orang yang bertindak menghalalkan untuk orang lain. Dia menikah tu supaya perempuan tu jadi halal kepada suaminya yang pertama. Tu dengan maksud tu muhallil orang panggil. Dan muhallal lahu yakni orang yang suami yang kedua ni menikah untuk supaya isteri ni halal kepada dia. Muhallal lahu yakni suami yang pertama lah, itu muhallal lahu. Laknat belaka sekiranya dia tahu, kecuali dia tak tahu, lain cerita. Kalau dia tak tahu, nikah suku, dia tak tahu, dia tidak suruh, dia tidak nak, dia tidak rancang, tak ada apa, lain cerita. Tapi kalau tidak, tak boleh. Mengikut Imam Malik, Ahmad, Auza'i,
Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat dia, kalau dirancang dia ketahui tak sah, nikah tu pun tak sah, nikah dulu lagi tak sah. Tapi mengikut Imam Syafi'i, nikah sah walaupun rancang, tapi hak dia janji tu tak jadi, tak terpakai, hampa saja. Maknanya dia kena teruskan, suami yang kedua tu kena teruskan nikah, tak boleh cerai main-main, tak boleh. Jadi apa yang dia janji kok luar tak boleh, tak jadi apa, sia-sia saja. Mengikut satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, kalau disebut dalam akad pun, ni syarat ni, nikah sebentar aja kira-kira, lepas tu kamu cerai lah. Katakanlah lagu tu sah juga. Ada satu pendapat yang pertama tadi, hak tu yang masyhur, dia kata nikah pun, akad pun tak jadi. Ini pendapat yang lain, pendapat Imam Abu Hanifah juga, dia kata sah akad itu, tak payah akad lain, tetapi apa yang disebutkan tu tak jadi, lara, hampa, tak jadi, tak terpakai. Mana tak boleh marah ke dia, tak boleh kata apa, tak boleh kata apa. Bini tu jadi bini dia tak boleh cerah mudah-mudah. Orang kita panggil Cina buta, kita panggil Cina buta tu tak boleh. Boleh jadilah nama Cina buta tu mungkin tak apa sedap bunyi kan, boleh jadi ada latar belakang dia dulu, cerita zaman dulu. Asalnya mana ada cerita lagu tu, ditarik Cina hak buta tak tahu apa satu tu, supaya jadi muhallil, yang suami yang kedua, untuk menghalalkan kepada suami yang pertama. Itu tak boleh, tak boleh. Sehingga rasa madu engkau tu maksudnya bersetubuh. Sa'id bin Musayyab mula-mulanya dia berpendapat menantu Abu Hurairah, alim besar dia ni. Setengah ulama kata sayyidut tabi'in, ketua tabi'in, di kalangan tabi'in itu nombor satu, hebat ilmu dia. Tapi yang ada lagu tu lah, dia kata fala tahillu lahu hatta tanki'a zawjan ghairah, tidak halal kepadanya pada suami yang pertama tu sehingga dia menikah dengan suami yang lain. Dia kata dia bukan sehingga menikah ni, hakikat nikah ke apa? Akad nikah lah. Dia pegang situ asalnya. Tapi orang lain kata tidak, nikah tu salah satu makna dia iaitu makna bersetubuh, nikah tu sendiri tu. Kalau kita andaikan nikah yang disebutkan dalam Quran itu makna akad nikah, hadis ni kita tak boleh ketepikan. Hadis ni sebut tak boleh, dia bukan sekadar menikah saja, tetapi kena bersetubuh. Kena bersetubuh. Supaya apa? Supaya tidak mudah, supaya tidak mudah nak bercerai-cerai. Ini salah satu cara secara tidak langsung dari segi psikologi lah, cara Islam ni nak mengawal orang daripada cerai mudah-mudah. Kalau tidak senang sangat. Ada orang tu dia cemburu sangat, tapi backing sikit-sikit nak cerai selalu. Apabila cerai dihukum lagu ni, sudah dia serba salah. Tak sil. Dengan sebab itu apabila dia fikir hak lagu ni, maka dia tak jadi cerai. Itu tujuannya. Yang kedua, kadang-kadang orang perempuan ni nak cerai sangat, sibuklah nak cerai dengan suami yang pertama. Sampai cerai pasal apa? Dia duduk bayang-bayangkan orang lain ni lebih baik daripada suami ni. Dah tahun nikah sepenuhnya. Lepas tu timbul pula masalah, dia pergi royak tak lebih daripada ni lagu tu pula. Berkali tengok pada hak dulu lah. Itu pengajaran kepada orang perempuan, jangan mudah-mudah. Itu kalau ada hak nak menikah. Kalau tak ada, nak ke mana?